Audio Jungle. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Isu buli cyber di Malaysia telah pun mencapai tahap membimbangkan sehinggakan mengundang amaran daripada pihak berkuasa. Menurut pengamat undang-undang iaitu Dato' Adnan Semani mengatakan bahawa buli cyber adalah merupakan satu jenayah yang perlu ditangani dengan serius kerana perilaku tersebut mampu memberi impak yang besar kepada mangsa terutamanya dari segi mental. Tambahan lagi, menurut Naib Presiden dan Pembangunan Kapasiti Cyber Security Malaysia, Lieutenant Corporal B. Mustafa Ahmad mengatakan bahawa pada tahun 2020 mereka telah menerima sebanyak 596 laporan buli cyber berbanding 201 laporan pada tahun 2019. Manakala pada tahun ini, sehingga bulan Julai 2021 telah mencatatkan sebanyak 267 laporan buli cyber yang telah diterima. Apa yang lebih membimbangkan lagi bila mana terdapat mangsa-mangsa buli cyber yang mengambil keputusan untuk membunuh diri. Buktinya negara kita telah pun digemparkan dengan satu kes tragis berkenaan dengan seorang mangsa buli cyber yang telah membunuh diri akibat video TikToknya bersama rakan sekerjanya menerima kecaman dan cemuhan yang teruk dalam media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zahira binti Muhammad Zarki, nombor matrik 18 BI 01035. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan berkaitan dengan konsep buli cyber yang terdiri daripada yang pertama, definisi umum buli cyber. Tidak dapat dinafikan kemudahan internet telah banyak mencipta kemudahan dalam kehidupan moden pada zaman kini. Namun ia juga telah memperkenalkan senario undang-undang yang tidak dapat diduga. Buli cyber telah menjadi isu yang bermasalah yang melibatkan pengguna internet secara salah dari segi moralnya dan juga dari segi undang-undang, dan semestinya telah terkeluar dari tujuan asal internet diciptakan, terutamanya kanak-kanak yang mula menggunakan teknologi pada usia muda dan tidak dapat menilai impak kelakuan yang dilakukan oleh orang lain. Buli cyber merupakan antara bentuk gangguan yang paling kerap berlaku khususnya dalam kalangan remaja. Buli cyber secara umumnya adalah merupakan satu amalan komunikasi melalui teknologi yang bertujuan untuk mengecam, mengganggu, memalukan atau mengugut mangsa melalui perkataan yang negatif, penyebaran maklumat palsu maupun perkongsian gambar atau video yang boleh menjatuhkan imej si mangsa. Buli cyber merupakan satu masalah global yang memberi kesan negatif terutamanya dalam kalangan remaja yang merupakan pengguna media sosial utama. Perkembangan teknologi serta proses perubahan sosial telah menyebabkan masyarakat moden pada hari ini melalui perubahan dari segi amalan, budaya serta corak pertuturan. Kebiasaannya, pelaku yang tidak dikenali di ruangan cyber menghantar kandungan mesej yang bertujuan untuk melukakan atau bertujuan menghina dan boleh menjatuhkan maruah seseorang. Pelaku juga merasa bebas untuk memperkatakan apa sahaja perkataan yang tidak boleh terima dalam interaksi interpersonal biasa. Buli cyber juga adalah sejenis buli yang dibawa melalui cara elektronik. Malaysia berhadapan dengan buli cyber yang amat serius dan masyarakat perlu ada pengetahuan dan kemahiran dalam berhadapan dengan ancaman tersebut. Secara umumnya, perbezaan antara buli cyber dengan buli tradisional ni adalah buli cyber ni dia tiada sempadan fizikal. Kadang-kadang kita tak kenal pun siapa orang yang membuli kita tu. Jadi ini adalah antara perkara yang sangat membahayakan dan amat serius lah, kira perbuatan buli yang amat serius sebab kita tak tahu pun siapa orang yang buli kita ni. Berbeza dengan buli yang dilakukan secara tradisional sebab bila kita buli secara tradisional ni kita nampak depan-depan, okey, kita tahu ini orang yang buli kita, jadi kita senang untuk kenakan bawa dia ke muka pengadilan. Berbeza dengan cara buli cyber. Buli yang berlaku di alam cyber ini begitu mudah dilakukan tanpa diketahui siapa pelakunya. Tempoh penyebarannya kepada khalayak juga berlaku dalam masa yang singkat serta pantas dan tidak mampu ditangani dengan mudah. Lebih membimbangkan lagi, ia boleh memberikan kesan yang begitu mendalam kepada mangsa terutamanya kanak-kanak dan remaja. Seterusnya kita lihat konsep buli cyber daripada sudut definisi dari sudut perundangan. Undang-undang merupakan salah satu dasar kerajaan yang diwujudkan untuk kebaikan negara. Hal ini kerana melalui undang-undang kita dapat mengatur dan mengawal masyarakat. Walau bagaimanapun, kebanyakan masyarakat tidak menyukai undang-undang kerana mereka beranggapan hidup mereka tidak bebas. Dalam konteks internet pula, undang-undang cyber telah diciptakan bagi memastikan pengguna laman sosial menggunakan ruang cyber dengan baik dan berhemah. Antara langkah yang baik dalam menangani isu semasa isu ancaman cyber adalah melalui penguatkuasaan undang-undang cyber. Walau bagaimanapun,
kebanyakan pengguna laman sosial masih tidak menyedari tentang kewujudan undang-undang cyber dan peningkatan angka jenayah, kes jenayah cyber setiap tahun semakin meningkat kerana mereka rasa benda tu bukan merupakan satu kesalahan jenayah. Itu perbuatan buli cyber itu bukan merupakan satu perbuatan jenayah. Jadi mereka tidak mengambil peduli hal tersebut dan menganggap perkara tersebut adalah satu kebiasaan dan menjadi tidak dan merupakan bukan satu kesalahan. Buli cyber menurut undang-undang, kita lihat dulu apa itu takrif buli cyber menurut undang-undang. Buli cyber menurut undang-undang adalah merupakan satu kesalahan dan terdapat peruntukan undang-undang yang terpakai berkaitan kesalahan buli cyber ini. Terdapat pelbagai akta yang telah diwartakan oleh kerajaan Malaysia untuk diguna pakai bagi kesalahan dalam talian seperti Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Fitnah 1957 dan sebagainya. Terdapat juga peruntukan khusus mengenai buli cyber ini melalui Seksyen 211 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Okey, Seksyen 211 adalah iaitu larangan terhadap pemberian kandungan jelek, di mana dalam Seksyen 211 ni kita ada terdapat peruntukan yang melarang dalam kita menyiarkan atau menghantar sesuatu kandungan yang tidak sepatutnya di laman sosial. Dan melalui Seksyen 233 iaitu penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Maksudnya dalam Seksyen 233 ni terdapat peruntukan yang melarang kita daripada melakukan penggunaan tidak wajar rangkaian internet. Contohnya penggunaan yang salah. Contoh kalau kita menggunakan laman Facebook untuk menghina seseorang. Seterusnya adalah ciri-ciri buli cyber. Buli cyber adalah perlakuan agresif yang berlaku seiring dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi melalui elektronik seperti texting, perbualan dalam talian dan juga menerusi media sosial. Terdapat beberapa istilah yang digunakan bagi menggambarkan ciri-ciri buli cyber ini, seperti yang pertama, sexting, iaitu apa yang dikatakan dengan sexting ni adalah merujuk kepada gambaran seksual di internet, seperti mengedarkan gambar-gambar lucah seseorang tanpa izin, menangkap gambar seseorang tanpa izin, itu dikira sebagai sexting. Atau telefon bimbit, trolling, yang merujuk kepada komen menghina yang berterusan di laman sosial. Trolling ni kebiasaannya berlaku dalam kalangan pengguna media sosial, iaitu mereka sering menggunakan media sosial untuk menghina orang lain. Dan seterusnya ciri buli cyber adalah griefing, yang merujuk kepada gangguan terhadap seseorang dalam permainan cyber. Buli cyber boleh terjadi dalam dua bentuk, iaitu secara langsung atau tidak langsung. Buli cyber secara langsung berlaku apabila seseorang menghantar pesanan mesej terus kepada mangsa, manakala buli cyber secara tidak langsung pula berlaku apabila seseorang itu menggunakan seseorang yang lain untuk membuli orang lain di alam maya. Jadi dekat sini bentuk buli cyber ada dua, secara langsung which is di mana orang tu sendiri direct melakukan pembulian di atas talian kepada mangsa, ataupun secara tidak langsung dia mempergunakan orang lain untuk menghina seseorang yang lain di media sosial. Buli cyber merupakan perbuatan disengajakan yang dilakukan ketika menggunakan internet dan laman sosial yang lain. Buli cyber adalah satu perbuatan ancaman kepada individu yang dilakukan oleh seseorang, sama ada secara individu atau berkumpulan, yang melibatkan pengguna ICT, iaitu pengguna media sosial seperti email, peti simpanan mesej, telefon pintar dan sebagainya. Buli cyber ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk menyakiti dan mengancam orang lain. Kecanggihan teknologi yang mesra pengguna menyebabkan ia dibawa ke mana sahaja, menyebabkan buli cyber boleh disebarkan tanpa had dan sepadan serta dilakukan secara berulang-ulang. Antaranya ialah menghantar mesej, gambar dan video yang memalukan individu. Jadi dekat sini buli cyber ni sekarang kita boleh lakukan di mana-mana sahaja tanpa mengira batas tempat, masa. Kategori buli cyber terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu intai cyber, iaitu cyber stalking. Yang kedua iaitu hasutan maya, internet trolling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Kunafikin Amira, 18BI 01053. Kategori buli cyber terbagi kepada dua. Yang pertama iaitu intai cyber, iaitu cyber stalking. Yang kedua iaitu hasutan maya, internet trolling. Untuk kategori pertama iaitu intai cyber. Intai cyber ini merupakan satu perbuatan yang dilakukan secara tersembunyi menerusi alam cyber, yang mana seseorang ini menceroboh dan juga mengumpul maklumat berkenaan individu lain tanpa kebenaran ataupun pengetahuan dengan tujuan untuk mencuri maklumat pribadi, mengugut, mengancam dan juga sebagainya. Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 memperuntukkan tentang jenayah-jenayah dalam intai cyber. Namun begitu, sekiranya disabitkan kesalahan, seseorang juga akan dikenakan kesalahan di bawah Seksyen 503 dan juga Seksyen 506 Kanun Keseksaan, yang mana kesalahan ini menakutkan secara jenayah. Di dalam akhbar harian 11 Februari 2020, yang mana seorang tertuduh melakukan ugutan di laman Facebook dengan menggunakan akaun Izwan Ibrahim dengan mendatangkan ugutan kematian kepada Menteri Wilayah Persekutuan iaitu Khalid Samad. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 503 dan juga boleh dikenakan hukuman di bawah Seksyen 506 Kanun Keseksaan, yang mana akan dikenakan hukuman penjara maksimum 2 tahun ataupun denda ataupun kedua-duanya. Selain itu,
dalam akhbar berita harian 20 November 2020 yang mana SKMM iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia juga dalam kenyataan selain mencetuskan permusuhan, perpecahan dan suasana tidak tenteram melalui hasutan, akaun palsu juga digunakan untuk kegiatan penipuan yang menyebabkan kerugian jutaan ringgit saban tahun. Dalam kenyataan ini juga menyatakan bahawa penjenayah cyber dikesan menggunakan pelbagai taktik licik untuk menjalankan penipuan, termasuk ada yang menyamar menggunakan profil ahli keluarga, kenalan mangsa, orang kenamaan ataupun individu serta syarikat yang terkenal. Kita masuk kepada kategori yang kedua iaitu hasutan maya yang dikenali sebagai internet trolling. Okey, perkataan menghasut ni iaitu di bawah Seksyen 2 Akta Hasutan 1948 yang mana memperuntukkan bahawa berkenaan apa-apa perbuatan, ucapan, perkataan, penerbitan ataupun selain yang boleh menjadikan perkara ini mempunyai kecenderungan untuk menghasut. Okey, berdasarkan Akta Hasutan 1948 yang mana ianya dikumpul bertujuan untuk mengawal keharmonian dan juga keselamatan rakyat Malaysia, yang mana kesalahan-kesalahan berkenaan dengan hasutan terutamanya dalam media sosial iaitu secara maya memberikan kesan yang negatif kepada masyarakat. Okey, perbuatan menghasut iaitu pun hasutan maya ini kebanyakan diperoleh di laman sosial seperti Twitter, Facebook dan juga Instagram. Kebanyakan golongan yang terlibat tidak kira umur sama ada daripada kanak-kanak, remaja maupun dewasa. Hasutan maya ini juga dikategorikan sebagai antara jenayah cyber yang paling tinggi yang mana masyarakat menggunakan media-media sosial bagi meluahkan pendapat dan juga perasaan tanpa mengira had kebebasan dalam bersuara. Tambahan pula hasutan maya di media sosial sukar dibendung sehingga mengaitkan isu-isu sensitif seperti perkauman dan juga lain-lain. Baik, seterusnya kita pergi pula kepada perundangan yang berkaitan dengan isu buli cyber. Jadi secara umumnya, akta yang menyentuh berkenaan dengan gangguan buli cyber di Malaysia ini adalah merupakan Akta Komunikasi dan juga Multimedia 1998, di mana akta ni telah pun digubal dan juga diluluskan untuk memenuhi keperluan pengawasaliaan industri penumpuan komunikasi dan juga multimedia yang semakin berkembang. Dan akta ni juga telah pun diluluskan oleh Parlimen pada tahun 1997 dan juga 1998. Dan antara tujuan utama akta ini dibentuk adalah sebagai satu rangka kerja bagi campur tangan kerajaan Malaysia dalam hendak memantau industri komunikasi dan juga multimedia. Jadi terdapat dua peruntukan khusus yang diperuntukkan dalam Akta Komunikasi dan juga Multimedia dalam hendak mencegah dan juga mengawal aktiviti buli cyber. Yang mana yang pertamanya adalah menerusi Seksyen 211 yang memperuntukkan bahawa seseorang individu ataupun pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan tak boleh memberikan kandungan yang berunsurkan sumbang, lucah, palsu, mengancam ataupun bersifat jelek bagi tujuan mengganggu, mengacau, mendera ataupun mengunggut mana-mana orang. Dan jika disabitkan dengan kesalahan berikut, maka seseorang tu boleh didenda tak melebihi RM50,000 ataupun dipenjarakan selama tak melebihi tempoh 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga boleh didenda RM1,000 bagi setiap hari ataupun sebahagian daripada sehari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Pada peruntukan yang kedua adalah menerusi Seksyen 233 yang memperuntukkan berkenaan kesalahan penyalahgunaan kemudahan rangkaian maupun perkhidmatan rangkaian. Dan sama juga macam Seksyen 211 tadi, jika seseorang tu didapati bersalah, maka dia boleh dikenakan denda tak melebihi RM50,000 ataupun penjara tak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan hendaklah didenda selanjutnya RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Jadi menerusi kedua-dua peruntukan seksyen tadi jelaslah menunjukkan bahawa mana-mana pembuli cyber ataupun individu-individu yang terlibat dengan isu buli cyber ni boleh didakwa dengan mana-mana peruntukan yang membawa kepada satu hukuman yang berat. Tapi apa yang menyedihkan, masyarakat kini masih memandang perkara ni sebagai satu perkara yang tak penting. Sebab apa? Sebab berkemungkinan bagi mereka buli cyber ni tak seteruk buli yang dilakukan secara fizikal dan tak akan mendatangkan kecederaan secara fizikal kepada mangsa buli cyber tersebut. Dan bukan tu je, bila mana pembuli-pembuli cyber ni melakukan kesalahan buli cyber kepada seseorang mangsa, maka mereka boleh je gunakan alasan bahawa ianya hanyalah merupakan satu gurauan untuk membuli mangsa. Tapi masyarakat perlu sedar bahawa gurauan ni juga dikira sebagai satu jenayah sekiranya tindakan gurauan tersebut memenuhi elemen-elemen dalam jenayah seperti mana yang telah disebutkan dalam Seksyen 211 dan juga Seksyen 233 tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Faris binti Muhammad Asri, nombor matrik 18BI 01055. Seterusnya kita masuk kepada cadangan menangani isu bully cyber di Malaysia, yang mana isu yang terdapat dalam bully cyber ini adalah yang paling tinggi, yang paling utama adalah berkaitan dengan impak emosi. Okey, macam mana pembuli cyber ni boleh bertindak? Okey, pembuli cyber ni dia selalunya akan merasa bahawa mereka ni diberi perhatian oleh mangsa ni apabila segala mesej maupun email mereka ni dibalas. Okey, bila benda ni terlalu kerap berlaku, jadi pembuli cyber ni akan membuli mangsa dengan menggunakan cara-cara tersebut yang boleh memberikan kesan emosi yang teruk kepada mangsa. Okey, selain itu, kegiatan bully cyber ini juga boleh menggugatkan keharmonian dan keselamatan negara, termasuk mengancam dari segi aspek keagamaan serta perkauman sehingga menjejaskan perpaduan rakyat. Okey, antara cadangan yang boleh dilaksanakan bagi menangani isu bully cyber di Malaysia ini ialah yang pertama, mengukuhkan prasarana keselamatan cyber. Okey, kita juga boleh mengukuhkan prasarana keselamatan cyber dan mengawal sedia ekosistem komunikasi dan multimedia dalam negara. Okey, kedua, memperkukuhkan keselamatan ruang cyber negara dan meningkatkan kesedaran rakyat, yang mana tumpuan ini perlulah diberikan kepada usaha memperkukuhkan keselamatan ruang cyber negara dan meningkatkan kesedaran rakyat mengenai penggunaan peranti digital secara berhemah dan beretika, di mana cara ini juga boleh diperkembangkan kepada seluruh rakyat tentang cyber dan juga boleh menambah pengetahuan rakyat maupun pengguna tentang cyber. Okey, yang ketiga, melaksanakan program kesedaran keselamatan cyber. Okey, bila program keselamatan cyber ni, kesedaran keselamatan cyber ni dilaksanakan, ini boleh memberikan pendedahan dan pendidikan kepada pengguna mengenai bahayanya ancaman dan jenayah cyber. Okey, antara inisiatif yang kita boleh lakukan ialah inisiatif etika cyber kebangsaan ataupun dipanggil sebagai NCEI, yang mana ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran para pengguna dan menekankan etika-etika berkomputer yang betul seperti menghormati pendapat dan privasi orang lain dalam media sosial. Okey, yang keempat, kerajaan perlulah menaik taraf kompetisi pengamal keselamatan cyber sedia ada, yang mana selain memupuk golongan profesional keselamatan cyber yang berwibawa, ini juga boleh meningkatkan daya saing dalam mempertahankan keselamatan cyber negara. Okey, dan yang terakhir, yang kelima, kerajaan perlu mengambil pendekatan dan penyesuaian yang holistik, okey, dari segi sumber manusia, proses dan juga teknologi dalam menangani keselamatan cyber. Okey, oleh yang demikian, sebagai rakyat Malaysia, kita juga perlu menyesuaikan diri kita dengan keadaan yang semasa, yang mana akan menjadikan kita ni lebih inovatif dan bertindak dengan cekap serta pantas terhadap ancaman cyber. Tak kira lah sama ada sedang berlaku ataupun akan berlaku pada masa akan datang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.